Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati al-a'izza, naltaqi mujaddadan في محاضرة جديدة في درس جديد اليوم حول النسخ، حول قضية من قضايا علوم القرآن وهي النسخ. هل رأيتم سلايد؟ رأينا يا أستاذ. نعم يا أستاذ. إذن ففي النسخ سوف ندرس تعريف النسخ، شروط النسخ، ما يقع فيه النسخ، أقسام النسخ وأنواعه في القرآن، والفرق بين النسخ والبدء، طرق معرفة النسخ والمنسوخ، أمثلة النسخ في القرآن والسنة. هذا هو الإطار العام لدرسنا اليوم. ننتقل إلى تعريف النسخ لغة واصطلاحا. إخوة الأعزاء، النسخ لغة هو إزالة الشيء وإعدامه. يقال نسخت الشمس الظل، أي عندما الشمس أصبحت تمسح الظل فأصبح الظل لا وجود له بسبب الشمس، أي أزالت الشمس الظل. وقولك نسخ الشيب الشباب، هل تعرف يا إخوة ما هو الشيب؟ ما هو الشيب يا إخوة؟ أوبان. أوبان. إذا بدا لك في رأسك شيب، بمعنى أن مرحلة الشباب ستنتهي عن قرب وتنتقل حياتك إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة الشيخوخة. هل تذكرتم ماذا قال سيدنا زكريا في القرآن الكريم عندما قال الله تعالى حكاية عن سيدنا زكريا واستعال الرأس شيبا، ketika kepalanya bercahaya dengan uban. Jadi uban itulah yang akan menasah kita punya kehidupan remaja. Okey? Marhalatus syabab intaha ba'd wa sawfa tantakilu hayatuka ila hayatin jadida, nau'un akhar min al-hayat wa hiya hayat asy-syaikhukhah, masa ketuaan. Hadza huwa an-nasakh lughatan. Okey, izalatu syai' wa i'damu. Jadi memadamkan sesuatu, ya. An-nasakh istilahan ya ikhwah huwa raf'u hukmin syar'iyyin bi khitabi syar'iyyin jadidin. Okey? Hunaka hukmun syar'iyyun mansukhun bi hukmin syar'iyyin akhar wa dhalika bi nuzul al-ayati an-nasikhah. Okey? Lima huwa mansukhun min al-Quran ala sabilil mithal. Jadi secara istilah memadamkan atau mengangkat satu hukum syarak sama ada di dalam Quran atau sunnah dengan hukum syarak yang baru diturunkan dengan dalil syarak sama daripada Quran ataupun daripada sunnah.
واضح يا إخوة؟ واضح. واضح يا أستاذ. الحمد لله. ننتقل إلى شروط النسخ وهي الأهم. للنسخ شروط لا يتحقق النسخ إلا بوجود هذه الشروط. ما هو الشروط؟ أول شرط أن يكون الحكم المنسوخ حكما شرعيا. Okay? Hukum yang dinasakh tu kena hukum syarak. Fala yusamma tahrimul khamri naskhan. Jadi mengharamkan khamar itu, ayat yang turun mengharamkan khamar, la tusamma al-ayatu hazihi nasikha. Kenapa? Sebab hukum minum khamar bukanlah hukum syarak. Soal ya ikhwan, hal thamata ayat fil Qur'anil Karim ta'muruna bi syurbil khamr? Is there any verse in Quran obligate us to drink khamar? Tak ada kan? Tak ada Ustaz. Tak ada ayat yang menyatakan bahawa engkau wahai muslim muslimah minumlah khamar, tak ada. ولذلك الآية التي أنزلت لتحريم الخمر لا هذه الآية ناسخة لأنه لم يكن هناك أي آية تأمرنا بشرب الخمر. واضح يا إخوة؟ واضح. ثاني الشروط يا إخوة. Harap yang lain jangan bising. Ayyakuna dalilu bising. Yang lain tolong matikan. Tolong mute ya, tolong mute ya. Okey. Kecuali kalau saya tanya sesuatu kalian jawablah, tapi once sepanjang saya tak tanya, tak payah cakap ya. Okey, supaya jelas. Okey, ثاني الشروط يا إخوة أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابا شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه. Okey. الدليل من الآية الكريمة التي نزلت ناسخة للحكم الشرعي المعين يجب أن يكون نزولها متراخيا عن الخطاب المنسوخ. Okey. Ayat yang menasakh selepas ayat yang dinasakh. Wadih ya ikhwah? Maratan sananya Ustaz. Ayat yang menasakh sesuatu hukum syarak turun selepas ayat yang dinasakh. Wadi ya ikhwah? Wadi. Okey, salis syurut ya ikhwah alla yakuna al-khitabul marfu' hukmuhu muqayyadan biwaqtin muayyan wa illa fal hukmu yantahi bintihai waqtihi wa la yu'addu hadha naskhan. Hukum yang dinasakh itu ya, masa mengamalkan hukum itu tidak terkait atau tidak dibatasi oleh waktu. Sebab kalau masa mengamalkan hukum itu ada terhad kepada masa tertentu, tak payahlah kita perlukan nasakh. Faham tak? Wadi ya ikhwah? لا أستاذ. أنا لا أفهم.
Macam ni. Hukum itu dia tidak hukum yang dinasah, hukum yang dinasah masa untuk mengamalkan hukum itu dia tidak berkait dengan tidak dibatasi oleh waktu. Sebab kalau macam inilah sebagai contoh, kutiba alaikumusiyam. Puasa dia tidak ada masanya kan. Bila masa kita kena puasa. Okey? Sampai hari kiamat. Jadi hukum semacam ini tidak boleh dinasah. Yang boleh hukum semacam ini boleh dinasah kalau ada ayat yang menasah. Tapi tak ada juga kan. Yang tak boleh dinasah itu kalau hukum itu sudah dinyatakan dalam Al-Quran bahawa hukum ini hanya boleh diamalkan hingga masa tertentu. Hukum macam ini tidak berlaku nasah terhadapnya. Sebab dia ada masa terhadnya untuk diamalkan. Fahimtum ya ikhwah? Okey, tak apa. Okey, nantakil ila rabi'us syurut. Ay yakuna bainan nasikh wal mansukh ta'arudun hakiki. Jadi ada percanggahan yang nyata antara nasikh dan mansukh. Okey, nanti okey. Satattadihu hasihi syurut fima ba'd idza dakhalna fil amsilah. Okay, those requirement, okay, will be more appear lah, okay, once we talk about the amsilah, ya. Contoh-contoh. Okay, turuku ma'rifatin naskhi wa ahammiyatuhu. Okay, the way to distinguish, to recognize, is it nasakh or not, ya? An-nassu sarihu minal Qur'anil Karim ay yakuna fi ahadin nassaini ma yadullu ala ta'inil mutaakhkhari minhuma. Jadi ada nas sarih, okey, daripada Quran yang menyatakan bahawa salah satu ayat ini menasakh ayat yang lain. Contohlah kaqaulihi ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Dzalika khairul lakum wa athhar. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Fa islam taf'alu wa taballahu alaikum. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعلمون. Al-ayat. Ikhwah al-kiram, dalam ayat ini Allah menyatakan sebagai perintah kepada sahabat ketika itu. Ini sahabat selalu mau dekat dengan baginda, oi. Jadi apa-apa sahaja perkara mereka nak bisikkan ke telinga baginda. Sama ada itu perkara besar atau kecil, sama ada perkara itu penting atau tidak. Ikhwah, kasihan tak kepada baginda dalam situasi macam ni? Sikit-sikit datang orang bisik, sikit-sikit datang orang bisik. Okey? Betul tak? Betul. Jadi Rasulullah dalam kesusahan kalau situasi macam ni berterusan. Baginda pun tak nak menyalahkan sahabat sebab baginda tahu sahabat ini cintakan baginda. Tetapi di mata Allah itu tak betul, oi. Sebab Rasul diutus bukanlah untuk mendengarkan semua perkara sahabat, sama ada kecil, besar, penting atau tidak penting. Rasul diutus untuk perkara penting sahaja, oi. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Apa cakap Allah? Wahai orang-orang beriman daripada kalangan sahabat, sekiranya engkau tetap nak berbisik-bisik, nak membisikkan sesuatu ke telinga baginda, tak kisahlah perkara yang kau nak bisikkan itu penting ke atau tidak, besar ke atau tidak, kamu kena membayar sedekah dahulu. Sedekah dahulu kepada baginda, baru kau berbisik-bisik.
Tetapi sedekah yang diminta Allah kepada sahabat ini berat ke atau tidak? Ikhwah, setiap kali nak berbisik kepada baginda kena bayar sedekah dahulu. Berat atau tidak? Berat Ustaz. Ya beratlah. Sebab situasi ini ayat turun di Madinah tahu. Engkau tahu, kalian tahu semua kan, ketika itu sahabat kanu fuqara wa masakin. Hajaru ilal Madinah wa taraku amwalahum. They have no money. Ya kan? They left all their wealth in Mekah. Ya kan? Ya Ustaz. Ya Ustaz. Ya Ustaz. Jadi itu berat bagi mereka. Akhirnya turun ayat menasah. Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Allah tahu bahawa membayar sedekah itu setiap kali nak berbisik-bisik dengan baginda itu adalah berat bagi engkau. Takutnya kalau ini diwajibkan, difardukan kepada kalian, kalian tak boleh buat, tidak boleh bersedekah. Oleh itu sekarang berbahagialah. Hukum yang mahu dipardukan Allah, belum dipardukan, yang mahu dipardukan Allah untuk membayar sedekah, itu diangkat. Cukuplah engkau bertaubat, cukuplah solat, cukuplah zakat, cukuplah taat kepada Rasulnya. Solat, zakat pada masanya, taat mudah bagi sahabat. Betul kan? Betul kan? Betul Ustaz. Jadi kalian sudah tahu kan bahawa yang dinasah ini adalah membayar zakat, membayar sedekah setiap kali nak berbisik. Okey? Itu yang mansukh. Aina an-nasikha wan nasikha? Qauluhu ta'ala aqimus shalah wa atus zakah wa Allah wa rasulah. Wadih ya ikhwah? Wadih Ustaz. Alhamdulillah. Okey, nantakil ila tariqatin ukhra li ma'rifatin naskhi, yaitu ijma'ul ummah, muafakat ummah. Okey, ijma'ul ummah, ulama'uhum anna ahadan nassaini fi hukmin ma nasikhun wan nassul akhar mansukhun. Okey, wa tariqatu al-ukhra ma'rifatul mutaqaddimi minal mutaakhir. Kita mengetahui ayat yang turun awal dan dinasah oleh ayat yang turun selepasnya itu sebagai ayat yang menasah. Okey, hadhihi hiya mujmalu turuq li ma'rifati an-naskhi fil Qur'anil Karim ya ikhwah. ننتقل إلى ما زلنا في طرق معرفة النسخ. أوكي. لا يعتمد في معرفة النسخ والمنسوخ على اجتهاد العلماء أو قول المفسرين أو ترتيب الآيات في سور القرآن. So it is not allowed to rely on ijtihad ulama, qaul mufassirin, okay, to know an-nasikh wal mansukh. Ain an-nasikh min al-mansukh, ya. Jadi ijtihad ulama dan perkataan mufassir dalam perkara ini ghairu mu'tabar. Okey? Kemudian juga tartib al-ayat fi surah Al-Quran ghairu mu'tabar. Sebagai contohlah, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَقَوْلُهُ تعالى, ini dalam surah Al-Baqarah. وَقَوْلُهُ تعالى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Tengok ayat 240
Okey. Itu menasah ayat 234. Sudah? Okey. Padahal surah Al-Baqarah berdasarkan tartib mushaf, okey, lebih awal penyusunannya berbandingkan dengan berbandingkan dengan ayat 234 dalam surah Al-Baqarah. Okey? Macam tu ya. Sebab di dalam kajian nasakh ini kita melihat tartibun nuzuli, bukan tartibul mushaf ya. Ya. Okey. Kemudian ma yaka'u fihi naskhu. An-naskhu fil Quran yaka'u fakat fil ahkam. Ini kena ambil iktibar. An-naskhu yaka'u fakat fil ahkam. Nasakh hanya berlaku dalam hukum hakam. Walidhalika laysa hunaka naskhun fil aqaid. Laysa hunaka naskhun fil akhlaq wal qasas wal akhbar. Okey. Jadi tak ada nasakh yang berlaku dalam akidah. No nasakh in aqid, in aqaid. No nasakh in akhlaq, no nasakh in akhbar, no nasakh in qasas. Wadih ya ikhwah? Jadi kalau kalian dengar ada orang cakap ini ayat menasakh ayat ini, you kena tengok ayat itu berkaitan dengan apa. Kalau berkaitan dengan akidah, itu tak betul lah. Berkaitan dengan akhlak tak betul lah. Berkaitan dengan akhbar atau qasas tak betul lah. Nasakh hanya berlaku pada hukum hakam, perintah dan larangan. Okey. Jayid ya ikhwan, nantakil ila al-farqu bainan naskhi wal bada'. Okey, an-naskhu kad araftumuhu ya ikhwan. Idzan ma huwa al-bada'? Jadi apa al-bada' itu? Al-bada' adalah az-zuhur ba'dal khafa. Bada' ini sesuatu yang muncul di minda yang sebelumnya tak ada. Okey? Jadi nasakh ini bukanlah bada'. Okey? Wa minhu qauluhu ta'ala wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Tiba-tiba nampak dalam minda mereka ya sesuatu yang mereka tak jangka akan berlaku. Okey? Contoh lagi, wa badalahum sayiat. Tiba-tiba nampak muncul dalam minda mereka sayiat, keburukan apa yang mereka pernah lakukan dahulunya. Jadi, okey, jami'u al-kalimat allati tattasilu bil bada'i fil Quran innama ta'ni az-zuhuru ba'dal khafa wa laysa an-naskh. Jadi semua kalimat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan bada' itu bermasuk sesuatu yang nampak di minda kemudian hilang, di mana sesuatu yang muncul di minda itu tak pernah nampak sebelumnya. Jadi inilah beza antara nasakh dan bada'. Kalau nasakh itu memang ketetapan Allah. Sejak azalinya Allah sudah tetapkan bahawa bila-bila masa akan berlaku hukum nasakh terhadap perkara hukum macam ni. Jadi bukanlah sesuatu yang nampak dalam diri Allah yang mana perkara ini bukanlah ketetapan Allah, tiba-tiba muncul begitu sahaja dalam diri Allah, itu bukan. Jadi kalian kena tahu ya, sebab orang-orang Yahudi dan Nasrani dia mengatakan sebenarnya tidak ada nasakh dalam Al-Quran, yang ada hanya bada'. Itu silap boy. Kenapa dia mengatakan macam tu? Sebab mereka tidak mahu menerima syariat mereka dinasakh oleh syariat Al-Quran, syariat Islam.
Wadi ya ikhwah. وضح يا أستاذ. Alhamdulillah. الحمد لله. أن ننتقل إلى أقسام النسخ يا إخوة. أوكي. النسخ ينقسم إلى 4 أقسام. نسخ القرآن بالقرآن جائز حكمه. نسخ القرآن بالسنة. نسخ القرآن بالسنة الأحادية غير جائز. أوكي. العلماء اتفقوا على أن القرآن لا ينسخ بالسنة الأحادية أو أحاديث الأحد. أوكي. فإن مثل هذا النسخ غير جائز. أما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فهو جائز. نسخ السنة بالقرآن، السنة منسوخة بالقرآن حكمه جائز. نسخ السنة بالسنة إذا كانت السنة المنسوخة بالمتواترة فهذا النسخ جائز. السنة الأحادية منسوحة بالسنة الأحادية كذلك جائز. حكمه جائز. السنة الأحادية منسوخة بالسنة المتواترة جائز كذلك. أما السنة المتواترة أوكي المنسوخة بالسنة الأحادية فهذا غير جائز. أوكي ننتقل إلى أنواع النسخ في القرآن. Ini macam-macam nasakh dalam Al-Quran ya. Ya, jadi ada naskhut tilawati wal hukmi ma'an. Ya, jadi hukum dan ayat yang dinasakh itu memang sudah diangkat semuanya. Tak ada lagi yang kekal dalam Al-Quran. Hukum dan razam ayat itu yang dinasakh tak ada dalam Al-Quran. Yang kedua, naskhul hukmi wa baqa'ut tilawah. Hukumnya dinasakh, tetapi razam ayat itu masih kekal dalam Al-Quran. Masih kita baca siang dan malam. Tapi hukumnya dah tak ada, tak diamalkan lagi. Yang ketiga, naskhut tilawah ma'baqa'il hukmi. Ini bacaannya tak ada dalam Al-Quran. Razam ayatnya tak ada kekal dalam Al-Quran. Tapi hukumnya masih diamalkan hingga sekarang. Fahimtum ya ikhwah? Fahimna ya Ustaz. Okey. Nantakil ila inilah hikmahnya kenapa ada di dalam Al-Quran hukumnya sudah dinasakh. Ya, sudah diangkat hukum itu, tak diamalkan lagi. Tetapi rasam ayatnya masih ada dalam Al-Quran kekal. Kita baca hingga bila masa, siang dan malam kita baca. Apa hikmahnya? Okey. Hikmahnya, lianna al-Quran alladhi natluhu ana' al-laili wan nahar. Okey. Fa inna tilawatahu musab. Man qara'a al-aya. Okey. Allati tamma naskhu al-hukmi fiha ma'a baqa'i rasmi al-ayati fil Quran fa innahu musabun ala tilawati. Jadi kalau kita baca ayat itu kan kita dapat pahala kan? Betul tak? Betul. Meskipun hukumnya sudah tidak diamalkan lagi. Jadi hikmahnya itu supaya kita tetap mendapatkan pahala bacaan. Okey. Sebagai contohlah ayat Najwa tadi, ayat bisik-bisik.
Itu sudah tidak diamalkan lagi. Sebab itunya berlaku pada zaman baginda Nabi. Baginda Nabi dah tak ada. Sahabat pun dah tak ada. Okey? Tetapi bacaannya kita masih baca setiap hari supaya kita dapatkan pahala. Okey. Mungkin masih ada hikmah di sebalik itu. It depends on you lah. Kalau bagi saya sendiri, hikmahnya kemungkinannya ya sebab kita boleh tahu perkara yang sebenar yang berlaku pada zaman baginda kan. Dengan Nabi, dari situ kita boleh tahu betapa cintanya sahabat kepada baginda Nabi. Meskipun perkara kecil, meskipun perkara yang tak penting, mereka juga nak bisik kepada baginda Nabi. Dekat dengan baginda Nabi seolah-olah ada rahmat. Seolah-olah membawa ketenangan kepada jiwa sahabat ketika itu. Betul tak, ikhwah? Betul. Betul. Okey. Sekarang nantakil ila mawdu'in akhar, an-naskhu ila badal wa ila ghairi badal. Ada masanya hukum dalam Al-Quran dinasakh. Okey, kad yakunu al-hukmu fil Quran mansukh, lakinnahu lam yanzil hukmun akhar yakunu badilan anhu. Dinasakh macam tu, dipadamkan macam tu, tapi tak ada pengganti. Dan ada masanya turun, ada masanya hukum yang dinasakh itu ada penggantinya. Pengganti ni ada masanya lebih berat, ada masanya lebih ringan, dan ada masanya sama berat dengan hukum yang dinasakh itu. Nantakil ila an-naskhu ila ghairi badal. Ini yang tidak ada penggantinya. Contohnya macam takdimus sedekah. Okey? Berbisik-bisik ke telinga baginda Nabi itu dinasakh tanpa ada pengganti. Tak ada pengganti. Ya. Sebab Allah hanya mengatakan, tak payahlah engkau berbisik-bisik, lebih baik engkau salat, lebih baik engkau zakat. Salat dan zakat itu memang hukum yang sudah dipardukan sebelumnya, dan ia bukanlah hukum pengganti. Fas-salah waz-zakah, okey, allatani aujabahumallahu ta'ala ala as-sahabah. Fa'lam annaha laysat nasikha, lianna as-salah furidat min qabl waz-zakatu furidat min qabl. Okey? Jadi ayat membayar sedekah karena berbisik baginda Nabi itu diangkat, dipadamkan macam tu tanpa ada pengganti. Wadih ya ikhwah? Ustaz. Alhamdulillah. Nantakil ila mawdu'in akhar ya ikhwah, an-naskhu ila badalin akhaf. Memadamkan satu hukum di mana hukum yang diturunkan sebagai pengganti lebih ringan berbandingkan yang dinasakh. Contohnya tahrimul akli wasyurbi wal jima' ba'da naum fi lailati Ramadan bi ibahati dzalik. Sebelum turun ayat ini, uhillalakum lailatas siyam. Okey? Kalau engkau tidur di malam bulan suci Ramadan, once you wake up, you are prohibited to eat, to drink, to do jima. Okey, aku bagi contohlah macam ni. Engkau tidur pukul 9 pada malam bulan suci Ramadan ya. Tiba-tiba nyamuk besar gigi engkau. Pukul 3 malam, pukul 3 subuh, tiba-tiba engkau terbangun sebab nyamuk besar sangat. Kau tepuk nyamuk itu. Selepas kau bangun, selepas engkau sadar itu, tak boleh lagi engkau minum tak boleh lagi makan tak boleh lagi jima' dengan isteri. Ini berat ke tak berat?
Berat. Berat Ustaz. Berat. Sebab kadang tiba-tiba pukul 12 malam kita bangun. Pula nyamuk Ya kan? Akhirnya turun ayat ini, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Sekarang dah bolehlah di malam bulan suci Ramadan itu engkau berdekat-dekatan dengan suami isteri. Bolehlah engkau makan dan minum sepanjang belum terbit fajar. Jadi pukul 3 kita terbangun, subuh, bolehlah makan minum. Tak payah puasa dulu. Nanti kita puasa selepas terbitnya fajar dan masuk waktu imsak. Okey? Okey, Ustaz. Al-hukmu al-mansus fi qawlihi ta'ala uhilla lakum lailatas siyam kana akhaf. Okey? Min al-hukm al-mansukh taisiran lil ummatil karimah ummati sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam. Okey, nantakil ila mawdu'in akhar. An-nasku ila badalin mumasil. Ini. Jadi hukum yang dinasakh itu sama berat atau sama ringannya dengan hukum yang menasakh. Contohlah. Nasakh qabla nuzul al-ayatil karimah allati ta'muru ar-rasul alaihi salatu wassalam wa sahabatihi bitawajjuh ila al-Ka'bah kanu yusalluna mutawajjihina ila Baitul Maqdis, sahih? Ya kan? Jadi sebelumnya mereka ini solat menghadap Baitul Maqdis. Selepas itu turun ayat dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Baginda Nabi, Allah melihat engkau, tengokkan kau punya wajah ke langit seolah-olah engkau memintakan sesuatu, seolah-olah engkau inginkan kiblat baharu, seolah-olah engkau tak nak lagi berkiblat ke Baitul Maqdis, seolah-olah ada kiblat yang lebih baik daripada kiblat Baitul Maqdis. Oleh itu Allah mengetahui isi hatimu wahai Muhammad. Sekarang tak yalah engkau berkiblat kepada Baitul Maqdis. Sekarang berkiblatlah kepada Baitullahil Haram, Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Jadi Baitul Maqdis dengan Ka'bah sama kan darjat dia kan? Okey. Menghadap ke Baitul Maqdis sama berat, sama ringan dengan menghadap kepada Baitullah Ka'bah. Betul tak? Betul. Okey, jadi macam tu. An-naskhu ila ba'd askala ini yang payah ni. Hukum yang menasakh lebih berat berbandingkan hukum yang dinasakh. Okey? Al-munazzal min al-ayati an-nasila askal mimma huwa mansukh. Contohnya lah naskhu al-khabsi fil buyut allai ya'tina al-fahisha fi qawlihi ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Okey. Ya. Dahulunya sebelum turun ayat ini, iza irtakaba mu'minun jarimataz zina innahu yu'aqab bihabsihi fil buyut fil baiti faqat. You just prison in your home. Okay? Jadi masa tu ketika orang berbuat zina, hukumnya hanya di penjara saja, duduk je dalam rumah. Okay?
Macam lockdown tau. Tak boleh keluar ke rumah. Itu je hukumannya. Tapi itu berat atau ringan ya ikhwah? Ringan. Sebab masih boleh tidur, masih boleh makan minum, masih boleh nonton TV. Tapi turun ayat yang berat. Kalau sekiranya berlaku lagi perbuatan zina macam tu, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jilidlah kedua-duanya itu dengan 100 cambukan. Berat tak? Berat. Okey. Nantakil ila hikmatun nazkhi ya ikhwah. Likulli hukmin min ahkamin islami hikamun ya ikhwah. Every single hukum in Islam has a wisdom. Apa hikmah agak-agaknya nasa ini ya ikhwah? Jadi mura'atu masalihil ibad fit tasyri'. Jadi Allah selalu pantau gerak kerja hukum hakamnya bagi hamba-hambanya. Jadi Allah tahu ini hukum beratlah pada hambaku, aku padamkanlah bagi dia hukum yang lebih mudah supaya nampak terzahir apa fadlullahi alal ibad litata'arrafu ya ikhwa annallaha rahimun bikum litata'allamu ya ikhwa annallaha dzu fadlin innallaha dzu fadlin alaikum. Okey? Supaya mudah kita mengamalkan hukum-hukum Islam ini ya. Macam tu. Apa lagi hikmahnya yang lain? Al-ibtila wal ikhtibar. Supaya menjadi cabaran bagi kita. Ya, liyumayyizana minal munafikin. Liyumayyizana minal kafirin. Liyumayyizana minal asin. Ya, jadi kita tahu bahawa perubahan hukum ini itu adalah ketetapan Allah. Apapun yang berlaku, ya, berat bagi kita untuk amalkan atau ringan, kita kena tetap laksanakan sebab ianya adalah hukum Tuhan yang secara azali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bukan hanya ini ya ikhwah, mungkin masih banyak hukum hakam hikmah dalam nasakh bergantung kepada kalian punya kepahaman. Okey. Jadi al-hikam al-muta'alliqa bin nasakh la taktasiru ala hadhihi an-niqat allati ta'allamtumuha al-an. Fahunaka hikamun kathirah. Okay, tarji'u ila fuhumikum antum. It depends on your understanding lah. Okay. Okay, itu je ikhwah wa akhwat yang boleh saya sampaikan ya. Jadi alhamdulillah. Okay. Hal fahimtum an-nasakh ya ikhwah? Fahimna ya Ustaz. Alhamdulillah. Ikhwah, naktafi bihadzal qadri wa naltaqi insyaallah fi liqa'in akhar. Sampai di sini perjumpaan kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih Ustaz. Okay, dan sampai jumpa lagi pada masa yang akan datang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan tengah hari Ustaz. Ya betul, dah lapar oi. Kan? Ustaz nak kata saya. Itulah, tak ada yang kirim berasa ke? Anis. Anis oi. Senyap je Anis ni.